baris yang ketujuh daripada atas. Masih lagi dalam tajuk al-aqabatul khamisah, wa hiya aqabatul fawaid, yaitu berkaitan dengan ganjaran-ganjaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengarang kitab ini memperingatkan kepada kita untuk menyadarkan diri kita ini sebagai ibadullah, sebagai hamba Allah. Ada dua sifat yang perlu kita pegang. Pertama, al-khawf, sifat takut. Kita berasa takut, berasa gerun dengan azab yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam peristiwa Mi'raj telah diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara azab-azab yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
Dituntut kita supaya berdoa. Doa ini pengharapan kita kepada Allah. Itu sebabnya dituntut kita berdoa. Sehingga Allah Ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Telah berkata Tuhan kamu, ud'uni, minta kepada aku, astajib lakum, niscaya aku akan perkenankan. Bermakna kita mohon kepada Allah. Bentuk doa Imam baca tadi, wa adkhalna jannata ma'al abrar. Ya Allah, masukkanlah kami ya Allah ke dalam syurga ma'al abrar, beserta dengan orang-orang yang baik. Kita mohon kepada Allah. Maknanya apa tuan? Walaupun kita telah menunaikan salat fardu subuh 2 rakaat dan kita laksanakan secara berjamaah, kita masih lagi mengharapkan kepada Allah, ya Allah, Engkau terimakanlah sembahyang kami tadi, ya Allah. Tak cukup kita minta supaya Allah Ta'ala menerima sembahyang kita tadi. Rabbana taqabbal minna salatana tammah. Kita mohon lagi, waghfir lana dzunubana 'ammah. Ya Allah, Engkau terimakanlah ibadah salat kami tadi, ya Allah, dalam keadaan sempurna. Waghfir lana dzunubana 'ammah, dan Kau ampunilah dosa-dosa kami 'ammah, yang kami katakan banyak sangat dosa kami buat, ya Allah. Itu yang dikatakan banyak pengharapan kita kepada Allah. Itu sebabnya teman para jemaah sekalian, diajar kepada kita gantian ataupun cara kita berdoa. Jangan kita anggap berdoa ini satu perkara yang remeh. Diajar kita berdoa dalam kita mengangkat tangan, ada yang cara yang afdal, yang sunnah, dituntut kita tahu. Bukan sekadar kita ada macam tu saja. Disebut dalam kitab Furu'ul Mafail, kalau kita berdoa dikata afdal kita angkat tangan sekurang-kurang 15 bangku kita. Dan afdal, mana yang afdal antara kita jarangkan macam itu dengan kita rapatkan tangan kita. Dia kata sunat kita rapatkan tangan kita, jari-jari kita, dan pastikan perut jari kita ini menghadap ke atas. Bukannya macam itu. Sunat macam ini. Dituntut afdal kita rapatkan anak-anak jari. Itu kena mengaji. Sebab kita mengharapkan sangat pertolongan Allah, sehingga dikatakan, dan pandanglah wajahmu ke langit. Pandang kata sekurang-kurangnya kita memohon pertolongan daripada Allah. Tetapi kalau sembahyang di sebuah pandang tempat sujud, Allahu Akbar. Kalau kita sembahyang, Sayyidina mengatakan makruh kita berpaling ke kanan, kita berpaling ke kiri, kita menolak ke atas ketika kita sembahyang. Ketika kita dalam sembahyang, disunatkan kita pandang tempat sujud. Jangan kita menoleh ke kanan, menoleh ke
Fiqh menuntut supaya apabila kamu sholat, pandanglah tempat sujud. Berdoa sama ada kita pandang ke atas ataupun kita pandang anak-anak pun dari kita. Tapi yang afdal kita mohon kepada Allah. Terutama kalau kita bermunajat sholat. Dan apabila kita menolak balik, apabila kita tolak balik, kita tak ada, maka disunatkan kita melangkupkan tangan kita, belakang tangan kita menghadap ke langit. Sunat. Umpamanya kita kata dalam doa wa qina syarra ma qadait. Mereka kata ketika baca wa qina syarra ma qadait, sunat kita melangkupkan tangan kita. Sebab apa dia kata? Wa qina syarra ma qadait, peliharalah kami ya Allah dari segala kejahatan yang Kau ciptakan. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait. Sunat. Dan kita paham sunat ni maknanya kalau kita buat gampang paham. Kalau kita tinggalkan tak berdosa. Tetapi disunatkan ketika kau tolak bala, disunatkan kita lakukan. Sebab kita tanda. Macam doa pun tadi, peliharalah kami ya Allah dari segala kejahatan yang Kau ciptakan. Kami tak ada kejahatan ya Allah, kami tak yang baik-baik. Jadi maknanya doa adalah salah satu pengharapan kita kepada Allah. Oleh itu, jangan kita lupa berdoa. Saya sahabat bertanya, ya Rasulullah, katakanlah waktu bila ya Rasulullah doa kita ini paling didengari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu bila ya Rasulullah? Maka jawab Rasulullah, bijawbil laili. Jawab itu maknanya perut, maknanya sepertiga malam. Maka datang hukum mengatakan sunat bagi Nabi wajib. Tahajud Nabi wajib, itu sunat. Bermunajatlah kamu kepada Allah, mintalah kamu kepada Allah. Di saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala lebih ambil mendengar rintihan kita, mendengar rayuan kita, mendengar permohonan kita. Selain daripada ba'da sholatil maktubah, selain daripada selepas sembahyang fardu. Jangan kita sombong sangat dengan Allah. Allah Ta'ala kata, astajib lakum, aku akan perkenankan sama ada segera ataupun lambat serah kepada Allah. Tetapi kita sebagai hamba Allah, kita minta. Orang kalau bahasa yang mudah, orang dah ukur kita, tak nak minta.
Baik, terima. Dan ada pun raja maka sesungguhnya melahirkan dikau, membiasakan dikau mengingatkan dia. Dia siapa? Dia Allah. Apabila kau mengharapkan pertolongan, maka sentiasa kau ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang manusia ni lupa dan isian berlupa. Masa dia susah, Allah susah ini berlupa ya Allah. Allah sakitnya ya Allah. Masa dia sakit, masa dia susah, limpahkanlah rezekimu ya Allah, sehatkanlah tubuh badanku ya Allah. Tetapi kalau tidak senang, kadang-kadang Allah ada dengar orang mengeluh kata, Allah banyaknya duit aku ya Allah, banyaknya geran aku ya Allah. Dia dengar. Lalu kita kongsikan sama orang, kita minta lagi. Kau mengeluhkan aku ibadah kami. Kalau dia mengeluh lah, sampai rumah, ya Allah, bangga menderita aku ya Allah. Oh ya, aku bilang, kau mengeluh. Tak ada. Ketika dia susah, itu sebabnya al-raja, maka sesungguhnya membiasakan dikau mengingatkan dia, ingat Allah. Sentiasa kita ingat Allah. Dalam sehari semalam 17 kali kita mengharapkan kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, pengharapan kita kepada Allah supaya Allah Ta'ala tunjukkan kita jalan yang lurus. 17 kali itu sembahyang fardu, tak masuk sembahyang sunat. 17 kali takkan pun tak lurus. Baik juga niat. Oleh itu dia kata mengingatkan dia kerana dua perkara. Pertama, supaya bangkit dia atas taat. Maknanya apabila kita mengharapkan kepada Allah, yang tadi saya kata, kita mengharapkan syurga, balasan syurga daripada Allah, mahu tidak mahu kita kena taat, beramal ibadah. Itu maknanya. Bukan sekadar kita rajak aja mengharap. Apabila kita mengingati Allah, maka bermakna timbul perasaan untuk beribadah kepada Allah, supaya mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga. Ya, senang nak masuk syurga ke tuan-tuan? Senang ke nak masuk syurga Allah? Bermakna kena beramal ibadah. Itu sebabnya Allah Ta'ala kata, fastabiqul khairat, maka berlumba-lumbalah kamu untuk berbuat kebaikan-kebajikan. Masa kita hidup ni lah tuan-tuan, berlumba-lumba kita. Bukan kita berlawan antara satu sama lain, tak. Kita melawan hawa nafsu kita, nafsu ammarah kita, untuk kita melakukan kebajikan, melakukan amal ibadah. Kita lawan nafsu kita. Itu maknanya. Supaya bangkit ia atas taat. Dan yang demikian itu kerana kebajikan itu berat. Nak buat amal kebajikan berat. Tuan-tuan bangun pagi tadi, itu yang berjaya datang. Ada yang tak bangun,
Tentang solat subuh pun belum buat lagi. Ini dah pukul apa dah ni? Dekat pukul 7. Sebab tak mampu nak bangun. Alhamdulillah, tuan-tuan, syukur. Alhamdulillahillazi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Tuan-tuan berjaya. Bangun pagi tadi, tuan-tuan melangkah datang ke masjid untuk solat subuh dan bersama-sama dalam majlis ilmu. Itu sebabnya dia kata, dan yang demikian itu kerana kebajikan, nak buat kebajikan itu berat. Tetapi tuan-tuan berjaya datang. Lepas solat subuh, berat rasanya nak tunggu kuliah subuh walaupun kejap. Berat. Itu sebabnya kuliah subuh, kuliah jangan lama-lama. Sebab dah bersilang kaki gini, pusing sana, pusing sini. Mula nak penat tu. Dalam hati kata, bilalah ustaz ni nak berhenti. Tiba ustaz kata, seterusnya nyampah. Dengan nak berhenti dah tadi. Macam kapal terbang, mula nak landing dah kapal terbang tu. Tiba naik balik. Nyampah aku nak kata. Tengok. Berat. Tengok. Dan syaitan daripadanya kebajikan itu menegak. Termasuk juga hawa nafsu. Syaitan, tuan-tuan. Sekarang ini kita berperang dengan syaitan. Sekarang ni, tuan-tuan, syaitan kata, kau bangunlah, tak payahlah kuliah tu, kau datang malam kang. Tengok syaitan, malam kang ada lagi ustaz tu kuliah maghrib, ni kuliah subuh. Meh kita duduk kedai kopi, kita makan roti tampal dengan telur goyang. Mari, kang lambat, kang tak ada tempat. Siapa kata? Syaitan. Berperang kita dengan syaitan ni sekarang. Tapi alhamdulillah tuan-tuan lawan. Tak boleh makan telur goyang, aku makan telur bungkus. Tak ada masalah. Kita lawan. Bila tuan-tuan lawan, tuan-tuan duduk. Kalau tuan-tuan kalah, tuan-tuan bangun dah. Tapi alhamdulillah, kita lawan syaitan pagi ini. Dan begitu juga hawa nafsu. Kerana hawa nafsu lawannya menyeru kepada kelakuan orang yang lalai daripada kebanyakan makhluk dimenteri. Dimenteri maknanya dah dicap dah. Kita waliyahzubillah. Jangan kita dicap oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang kalah dengan pujukan hawa nafsu dan ajakan syaitan. Dalam berarti kata tak boleh kita nak duduk sebentar. Tuan-tuan duduk sebentar, tuan-tuan beriktikaf, niat iktikaf dalam masjid rumah Allah ni, besar ganjaran pahala. Tuan niat saja lepas main subuh, niat beriktikaf untuk kuliah subuh ni, besar ganjaran pahala, tuan-tuan. Walaupun nampak ringan, tetapi kita berhambat dengan hawa nafsu. Baik. Lagi dilihat sangat menjangkit, lagi mengikut. Maknanya dia kata perangai syaitan ni, hawa nafsu ni kuat sangat menjangkit. Dan kalau kalah, kita terikut. Itu yang kena lawan. Lawan sehabis-habisnya mengikut kemampuan kita. Dan pahala balasan itu ghaibun, masa sampai kepadanya barang yang dikira-kirakan dia jauh. Balasan dia ghaib, kita tak nampak. Serah kepada Allah. Tuan-tuan berlawan dengan syaitan, berlawan dengan hawa nafsu pada pagi ini, tuan-tuan.
Ganjaran pahalanya kita tak tahu, serah kepada Allah. Itu maknanya ghaib, kita tak tahu apa balasan Allah. Tetapi yang kita dah minta tadi, wa adkhilnal jannata, ya Allah, masukkanlah kami dalam syurga. Kerana apa tuan-tuan? Allah Ta'ala sediakan orang yang masuk dalam syurga ni, ya Allah, seperti yang saya katakan, seorang yang dimasukkan ke dalam syurga, Allah sediakan 1000 orang khadam dia, pembantu dia. Setiap seorang tuan-tuan, Allah Ta'ala sediakan 1000 orang khadam yang umurnya seperti kanak-kanak yang belum balik. Maknanya khadam kita ni muda-muda. Dalam 1000 orang ni yang berkhidmat kepada hamba Allah ni, ahli syurga ini, tak sama pekerjaan dia antara satu sama lain. 1000 orang tuan-tuan, Allah Ta'ala sediakan bagi seorang ahli syurga. Bayangkan nikmat. Kalau kita di dunia ini, tak usah kata 1000, ada 10 orang aja menawarkan perkhidmatan kepada kita, saya sanggup menjadi khadam awak. 10 orang aja tuan-tuan. Seorang tukang pijit kepala, seorang tukang pijit lutut, seorang tukang pijit pinggang. 10 orang. Muda-muda pula tu. Bukannya tua-tua dah bongkok-bongkok. Muda-muda. Bayangkan tuan-tuan, seronok tak seronok. Itu yang selalu saya kata. Dah menjadi tradisi dunia. Yang muda-muda sebagai pelaris dia. Orang buka restoran ke, buka apa, yang muda-muda tu menyambut tetamu. Yang tua-tua kau ke belakang, nyemak aja ke depan. Yang muda-muda letak ke depan. Masuklah bang, silalah bang. Abang walaupun dah tua 60, jangan kau panggil aku pakcik. Kau ketuk orang. Panggil abang. Panggil pakcik, tak jadi aku masuk, hilang selera aku. Mundur balik. Panggil abang, ya Allah. Macam rasa tak jejak, pijak kaki di bumi. Datang pula, nak minum apa bang? Air kosong aja dah lah. Yang bawa air kosong tu orang muda tuan-tuan, rasa seronok yang melayan dia. Walaupun minum air kosong aja, duit tak ada, kerja tak ada, nak minum apa, air kosong aja lah. Bukan nak minta Nescafe, minta teh tak. Tapi yang bawa tu orang muda, seronok, habis diminum walaupun air kosong. Kalau orang tua bawa teh, terketar cawan dengan lebih. Tengok tuan-tuan, lumrah dunia. Jadi begitulah nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada ahli syurga. Tak anda ke tuan-tuan? Itu sebabnya disebut, apa dia kata, dan pahala balasan itu ghaib apabila sampai kepada seseorang itu. Kita tak tahu, serah kepada Allah. Walaupun dikatakan barang siapa yang solat duha 12 rakaat, disebut nak menceritakan kelebihan solat sunat duha ini. Barang siapa yang sembahyang solat sunat duha 12 rakaat akan dibina sebuah mahligai dalam syurga. Dia dah masuk syurga dah, dibina lagi sebuah mahligai dalam syurga. Bagi siapa? Bagi mereka yang sembahyang solat sunat duha 12 rakaat. Kita paling tidak 2 rakaat jadilah tuan-tuan. Itu pun kadang-kadang buat, kadang-kadang tidak. Tidak konsisten kita.
Sampai macam tu ganjarannya. Baik, sikit lagi. Dan apabila adalah kelakuan atas demikian itu, maka tiada membangkitkan oleh nafsu bagi kebajikan. Tengok. Dan tiada gemar ia padanya akan sebenarnya. Dan tiada bergerak-gerak demikian melainkan dengan pekerjaan yang menolakkan akan segala yang menegahkan dan yang menyamakan. Tengok. Kalau kita tak lawan hawa nafsu, berat nak buat kebajikan, tuan-tuan. Itu sebabnya dia kata kita kena lawan. Kalau tidak, kita tak gemar. Itu sebabnya ibadah ini, tuan-tuan, apabila ada perasaan takut, takut dengan azab Allah, takut di saat ketika sakratul maut nak mati, takut apabila diseksa dengan azab kubur, yang dikatakan sehingga berselisih tulang rusuk ni, tuan-tuan, kerana dihimpit oleh tanah kubur, berselisih tulang rusuk kita ni macam tu. Nabi tunjuk, Nabi angkat jari dia. Maka kita kena lawan. Kita kena lawan syaitan, lawan nafsu ammarah. Walaupun dia kata memang sukar untuk melawan segala tegahan-tegahan mereka itu. Baik. Dan yang tetapi dilebihkan atasnya pula, dan yang demikian itu raja yang harap yang kuat pada rahmat Allah, dan gemar yang sehingga-hingga yang elok pada baik, balasan pahala dan kemurahan Tuhan dengan memberi pahala amal yang berkekalan. Tengok. Dia disebut di sini, iaitu kita meletakkan suatu pengharapan kita kepada Allah. Nak masuk syurga bukan perkara yang mudah, oleh itu kita cuba beramal ibadah sedapat mungkin. Selain daripada yang fardu, kita buat sembahyang-sembahyang nawafil, sembahyang-sembahyang sunat, ibadah-ibadah sunat. Kita baca Al-Quran, kita zikrullah, kita melakukan amal-amal yang saleh. Kerana apa? Kita nak mengharapkan syurga Allah. Itu maknanya. Oleh itu dia kata dah disebut, letakkan suatu pengharapan kepada mengharapkan rahmat Allah, dan gemar sehingga-hingga yang elok pada baik. Sentiasa kita nak melakukan kebaikan. Sehingga dalam kita nak makan pun, tuan-tuan, kita nak melakukan kebaikan. Apa maknanya? Kita makan dengan tangan kanan, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, sehingga kalau ada seulas nasi itu jatuh di atas safrah, Nabi kata ambil, buangkan kotoran tu, kau makan. Itu yang mendatangkan keberkatan. Kerana kau tak tahu, satu pinggan nasi tadi, engkau tak tahu mana sebenarnya keberkatan. Sampai macam tu diajar. Allahu Akbar. Balasan pahala dan kemurahan Tuhan dengan memberi pahala amal yang berkekalan. Dahlah, apabila kita mengharapkan Allah, pertolongan Allah, sentiasa kita nak melakukan yang baik-baik. Satu. Kemudian
kemurahan Allah dengan memberi pahala amal yang berkekalan kita mengharapkan. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajruhum 'inda Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Kemudian apa kata Allah? Jazaohum 'inda rabbihim. Balasan daripada mereka siapa dia? Orang yang beriman dan beramal salih, yang Allah Ta'ala kata kamu adalah sebaik-baik manusia. Sehingga Allah Ta'ala kata jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Allah Ta'ala jadikan syurga jannatu 'adn. Allah. Siapa dia? Orang yang beriman dan orang yang beramal salih. Allah Ta'ala kata balasan kau ialah syurga adil. Bukan itu saja, khalidina fiha abada. Ini yang kita nak, kekal dalamnya, dalam syurga jannatu adin tadi selama-lamanya. Ini Allah Ta'ala dah sebut dalam suratul Bayyinah. Balasan mereka kata Allah ini dia. Siapa? Orang yang beriman, orang yang beramal salih. Tanda ke tuan-tuan? Kemudian apa lagi? Sikit lagi. Dengan memberi pahala amal yang berkekalan. Dan senya telah berkata guru kami rahimallahu ta'ala anhu. Apa kata dia? Bermula duka cita itu menegahkan daripada memakan makanan. Duka cita itu menegahkan daripada memakan makanan. Nah, tengok orang duka cita, nak makan pun tak lalu. Orang meninggal suami dia, makanlah mak, makanlah kak, tak lalu. Sedih suami meninggal. Tapi sebaliknya cakap dengan suami, makanlah ayah. Lagi selera ayah dia makan. Sebab isteri dia meninggal, ingat tak selera, pun tambah selera, bertambah nambah makan. Yang si isteri ni meninggal suami, tak lalu makan. Yang si suami ni meninggal isteri dia, tambah isteri dia yang tua, dia ada niat pula nak kahwin lain. Allah bertambah tambah selera dia. Jahat punya suami. Baik, sikit lagi. Duka cita itu menegahkan daripada memakan makanan, dan takut itu menegahkan daripada dosa. Dan harap yang kuat atas taat, dan menyebutkan mati itu zuhud daripada yang lebih-lebih daripada dunia. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan. Apa dia kata? Duka cita itu menegahkan daripada memakan makanan. Orang dalam keadaan sedih, duka cita, memang tak lalu nak makan tuan-tuan. Orang demam, orang sakit, itu sebabnya tuan-tuan. Tapi dah menjadi tradisi kita. Masa orang tu sakitlah macam-macam kita bawa. Dia terlantar ke hospital. Masa itulah kita bawa buah anggur, kita bawa buah durian, kita bawa sate. Dia terlentang dah oksigen tu. Bawa dia. Siapa bukan boleh makan pun. Umpamanya kalau saya sakit, macam-macam tuan-tuan bawa. Kambing golek, lembu golek. Bukan boleh makan pun. Cuba masa saya sihat-sihat, Ustaz, ni lembu golek Ustaz. Boleh kita makan. Itu sebabnya bila duka cita tak ada dah selera nak makan.
Kemudian, dan takut itu menegahkan daripada dosa. Tanamkan perasaan takut. Takut nak buat dosa. Kemudian, dan harap yang kuat atas taat itu, termasuk takut tadi, takut untuk melakukan dosa dan harap yang kuat atas taat. Dan menyebutkan mati itu menzuhudkan daripada berlebih-lebih di dunia. Sentiasa kita menyebut mati. Bukan kita nak tolak habuan dunia, tuan-tuan. Kita ambil, tapi jangan sampai berlebih-lebihan. Umpamanya kita katakanlah, kita nak ambil fadail sunan. Kalau kita berkorban, orang yang berkorban, kecuali korban nazar, orang yang korban sunat, hukum fiqh kata sunat makan hati dia. Hati lembu yang dia korbankan tu sunat. Tapi kalau orang ada penyakit, Ustaz, nama pun sunat, makanlah sedikit, sepotong ke 2 potong. Macam kita nak ambil keberkatan berbuka puasa, sunat berbuka puasa dengan buah tamar. Takkan sebiji buah tamar ataupun sekurang-kurangnya 3 biji buah tamar boleh memudaratkan walaupun kita ada kencing manis. Ambil keberkatan tu 3 biji. Kalau kita berkorban tadi, makan sepotong, 2 potong hati itu sunat. Bukan sampai sekilo. Kalau makan hati lembu sampai sekilo itu bukan makan. Itu menterdarah nama. Itu bahasa mudah. Jadi kena ingatlah, tuan-tuan. Jadi maknanya dia kata, kalau kita sentiasa menyebut mati, tidaklah terlalu kita berebut-rebut dunia ni. Kita rasa tak cukup. Ingat, overtime kita daripada pagi sampai malam. Tetapi yang ibadah kita jarang kita nak buat overtime. Kerja kita nak overtime, nak cari, nak tambah. Tapi jangan lupa ibadah kita. Jadi cukuplah satu, tuan-tuan. Cukup menyedarkan kita pada pagi ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diampunkan segala dosa-dosa kita. Dan kalau kita mati, insya-Allah tergolong dalam golongan orang-orang yang beriman, insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma 'afina fi badadina, Allahumma 'afina fi sam'ina, Allahumma 'afina fi basarina. Allahumma inna na'udzu bika bikalimatika tammati kulliha minar rihil ahmar wa minad da'il akbar bin nafsi wad dammi wal lahmi wal 'azmi wal juludi wal 'uruq. Subhanaka idza qadaita amran an yaqula lahu kun fayakun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahil syafi, bismillahil kafi, bismillahil mu'afi, bismillahil ladzi la yadurruhu ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka.